Okey guys, untuk korang yang berada di kategori 2, sekarang permohonan iSINA sudah dibuka guys. Untuk permohonan kali ini, korang yang ada mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 30% ataupun ke atas sejak 1 Mac. Ataupun korang yang berada di kategori 1 tapi gagal mendapat kelulusan iSINA, korang boleh apply untuk kali kedua, tapi perlu disertakan bersama dokumen-dokumen sokongan seperti slip gaji, penyata bank, surat majikan dan sebagainya. So, kepada siapa yang tak lulus pada permohonan 1 hari itu, boleh apply balik guys ke kategori 2. Jangan risau, korang ikut je step ni, mudah. Ok, so korang masuk ke website iSINA dan klik pada permohonan baru. So, kalau korang yang berada dalam kategori 2, iaitu korang yang ada pengurangan gaji sebanyak 30% atau ke atas, korang kena tekan tidak. Tapi kepada korang yang dah lama tak mencarum, suri rumah bekerja sendiri, hilang pekerjaan, okey, yang ini korang kena tekan ya. Senang cerita, yang ya ni untuk permohonan pertama yang gagal, yang tidak ni korang yang berada dalam kategori 2 baru nak apply, ataupun korang yang ter-apply dalam kategori 1 hari itu. So, korang kena pilih tidak. Okey, macam biasa guys, masukkan nombor IC dan nombor telefon. Okey, sebenarnya korang tak perlu pun nak daftar iAccount ni untuk buat iSINA. Tapi kalau korang daftar iAccount lagi mudah. Ini case kalau saya masukkan nombor telefon yang tak pernah berdaftar dekat iAccount, dia akan keluar soalan keselamatan guys. Dalam 5 soalan korang kena jawab lah. Pastikan jawapan korang itu tepat. Kalau tak, korang tak boleh nak proceed. Soalan keselamatan ni hanya dipaparkan pada korang yang tak daftar nombor telefon di iAccount ataupun korang yang guna nombor telefon yang lain. Tapi kalau korang yang dah daftar iAccount dengan nombor yang korang tengah guna sekarang, so dia akan hantar OTP. Mudah kan kalau ada nombor telefon dekat iAccount. So, sama ada korang daftar iAccount atau tak daftar, tak ada masalah. Ok guys, kita ke skrin yang pertama. Amount pilihan. Ok, yang ni ramai yang apply masa kategori 1 dulu komplain tersalah pilih amount. So, korang yang kategori 2 ni jangan jadi macam dia orang. Pastikan korang pilih betul-betul amount yang korang nak. So, kalau korang layak 10,000, korang nak keluarkan 10,000, korang tekan button tambah tu ataupun drag sampai 10,000 guys. Ada yang layak keluar 10,000 tapi diorang tak drag sampai 10,000. Diorang hanya pilih 1,000. Rugi guys. Dah boleh keluar 10,000 tapi apply 1,000 saja. Memang sangat rugi guys, sebab pengeluaran ni tak pernah dibuat oleh KWSB sepanjang hidup kita guys. So, kalau dia benarkan 10,000, kita maksimum 10,000. Tapi itu belang pada korang lah. Tapi pastikan korang jangan tersilap pilih. So, dalam kes ni saya drag sampai 10,000 lah. Ok guys, skrin yang kedua, jadual bayaran. Yang ni pun dulu kategori 1 banyak tersilap guys. Sepatutnya maksimum boleh keluar sampai 5,000 atau 10,000, tapi diorang tak drag semaksimum amount yang mungkin. So, bayaran tu akan default lah seperti mana yang dipaparkan dekat skrin bayaran ni. Saya drag pada amount yang maksimum saya boleh keluarkan pada bulan pertama, iaitu 5,000. So, bulan-bulan yang lain akan jadi 1,000. So, total 10,000. So, korang kena check balik adakah korang puas hati dengan pemilihan amount yang korang pilih dan bayaran bulanan yang korang akan dapat ni. Then, teruskan. Ok, sekarang ni kita di maklumat skrin permohonan. Ok, ni mudah je, dia akan displaykan nama kita, alamat. So, ni korang just walk through lah. And then, yang penting bawah ni sekali adalah korang punya maklumat bank. So, korang isi maklumat bank yang aktif sebab bayaran ni akan masuk terus ke akaun bank yang korang masukkan. Kalau akaun bank korang masuk tersalah, yang ni nanti KWSB tak dapat nak masukkan terus amount tu ke dalam akaun bank anda dan dia akan hantar surat untuk korang cashkan duit iSINA korang tu secara manual. Leceh guys. So, pastikan maklumat bank korang masukkan ni yang betul dan aktif. Ok, kita ke skrin seterusnya, iaitu maklumat pengurangan pendapatan. Ok, korang kena upload korang punya gaji sebelum pengurangan dan gaji selepas pengurangan. Yang ni kalau korang tak faham, korang just klik pada panduan muat naik dokumen sokongan. So, dia akan tunjuk macam mana. Ok, so korang masukkan dulu gaji korang yang sebelum ada pengurangan tu. Contohnya 3,000. Ok, and then korang kena upload lah korang punya bukti yang gaji korang tu 3,000.
sama ada dalam bentuk PDF ataupun bentuk image. Pastikan jelas guys, pastikan jelas, sebab kalau image tu tak jelas, KWSP mungkin akan hold korang punya permohonan ataupun reject. Jadi pastikan korang punya dokumen sokongan tu pastikan jelas, tak kisah dalam gambar ataupun dalam PDF. Okey, untuk maklumat pendapatan selepas pengurangan pun sama. Masukkan gaji korang yang terbaru tu, contoh 2,000, and then pilih file, upload korang punya bukti gaji korang tu dikurangkan. Okey, and then yang ketiga pula ni dokumen sokongan. Yang ini korang boleh minta dekat korang punya majikan ataupun penyata bank korang sendiri. Yang menunjukkan daripada gaji korang 3,000 tu tiba-tiba kurang dapat 2,000, korang akan tunjukkan bukti tu daripada pengesahan majikan sendiri ataupun korang punya penyata bank sendiri. Ni mudah saja korang boleh buat, korang boleh print sendiri korang punya penyata bank tu. Tapi kalau ada surat pengesahan majikan, lagi elok guys. So kalau korang lengkapkan ketiga-tiga maklumat ini, insya-Allah mudah permohonan korang untuk diluluskan. Okey, skrin seterusnya adalah skrin pengesahan permohonan. So yang ni korang just walk through lah. Korang tengok korang punya maklumat pembayaran, amount yang korang minta dengan bayaran bulanan berapa. So korang double check. Kalau ada yang nak diubah, korang boleh tukar sekarang. Jangan submit dulu tukar dulu mana yang salah and then baru submit. Jangan tergopoh gapah, jangan gelojoh. Sebab ni yang berlaku pada orang-orang dalam kategori 1 hari tu. So pastikan anda buat very careful. Very careful. Okey, kalau semua okey, so korang klik pengesahan dan klik bukan robot and then hantar. Okey, untuk korang yang ada masalah nak upload dokumen sebagai bukti yang gaji korang ada pengurangan ataupun dokumen sokongan, so sebenarnya korang boleh pergi ke cawangan KWSP. Tapi KWSP dah beritahu awal-awal bahawa korang digalakkan untuk muat naik dokumen secara online di iSINA. So daripada pergi ke cawangan KWSP, korang upload dulu secara online. Tapi selepas tu kalau permohonan anda ada masalah, barulah datang ke pejabat KWSP. KWSP dah beritahu guys, tanpa dokumen sokongan, permohonan korang tak dapat diproses. Faham tak? Kalau boleh korang belajarlah macam mana upload dokumen. Paling mudah korang ambil gambar korang punya slip gaji tu. Dan ambil gambar korang punya penyata bank. Lepas tu kumpul semua dokumen, barulah buka borang iSINA dan upload. Mudah saja guys. Okey, kepada korang yang telah memohon dalam kategori 1 hari tu tapi dapat mesej permohonan sedang diproses, sebenarnya KWSP perlu dokumen sokongan daripada korang, macam slip gaji, surat pengesahan majikan, penyata bank. Bagi saya, orang yang dapat status ini sebenarnya korang berada dalam kategori 2 ataupun KWSP tak tahu korang ni berada dalam kategori mana. Jadi korang kena buat permohonan kali kedua di kategori 2 ini dengan upload segala dokumen sokongan yang KWSP nak. Okey, faham? Pada anda yang tak lulus tu, janganlah sedih sebab korang masih ada second chance untuk korang dapat korang punya kelulusan di iSINA. So jangan risau, pastikan korang upload korang punya dokumen sokongan tu dekat permohonan kali ini. InsyaAllah lulus guys. So saya harap perkongsian saya ini bermanfaat dan korang dapat kongsikan pada rakan anda dalam kategori 2 ataupun kepada rakan-rakan anda yang gagal pada permohonan kategori 1 hari itu, supaya mereka kali ini buat permohonan iSINA dengan cara yang betul. Okay guys, thanks for watching.